Pernahkah kita nampak batu ini? Dan kebanyakannya kalau kita nampak berada di tepi jalan. Inilah dinamakan batu aras ataupun dikenali sebagai tanda aras ataupun selalu orang panggil BM, iaitu benchmark. Di mana batu aras ini mempunyai ukuran lebih kurang 1 kaki kali 1 kaki, dan di mana batu aras ini, tanda aras ini mempunyai nilai ketinggian ataupun nilai aras, di mana setiap batu aras ini adanya nilai ketinggian ataupun nilai aras, dan nilai-nilai aras ni adalah penting untuk suatu projek pembangunan, untuk mengetahui bentuk muka bumi dan sebagainya. Dan di setiap nilai ini akan dibawa ke tempat berhampiran dengan projek ataupun tempat kerja. Itulah fungsi batu aras ataupun tanda aras ini. Dan tanda aras ini sebenarnya ada dua jenis, iaitu tanda aras biasa ataupun BM ini, dan satu lagi tanda aras piawai ataupun dikenali sebagai Standard Benchmark SBM. Ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan batu aras atau tanda aras ini, bersama kami akan kongsi. Untuk mengetahui informasi yang tepat berkenaan dengan tanda aras, semestinya daripada portal rasmi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, di mana di sinilah produk tanda aras dikeluarkan. Dan kita boleh pergi ke bahagian laman web ni di bahagian produk dan perkhidmatan, dan kita cari di mana geodetik, dan di geodetik di sini kita cari tanda aras. Ini tanda aras. Dan di tanda aras ni adalah informasinya. Nama produk adalah tanda aras. Ringkasan dia, lihat, tanda aras ialah titik atau tanda yang mempunyai nilai ketinggian di atas permukaan bumi yang relatif kepada sesuatu datum rujukan ketinggian. Di mana di Semenanjung Malaysia, nilai-nilai ketinggian aras adalah merujuk kepada datum Tegak Geodesi Semenanjung Malaysia ataupun dikenali sebagai DTGSM. Dan di Sabah, nilai ketinggian tanda aras merujuk kepada datum Kota Kinabalu. Manakala di Sarawak, nilai ketinggian aras merujuk kepada 3 datum, iaitu datum Pulau Lakai, datum Bintulu dan datum original. Dan nilai-nilai ketinggian ini ditentukan dari pengukuran aras di lapangan. Itu ringkasan bagi tanda aras. Dan keterangan produk boleh klik di sini. Dan dia ada gambar tu aras yang dicat warna putih, tanda aras. Dan ini adalah tanda aras piawai atau dikenali sebagai Standard Benchmark. Okay, kita tengok satu-satu apa dia yang dikatakan Standard Benchmark. Tanda aras piawai adalah sejenis monumen kekal yang ditanam di permukaan bumi, di mana monumen ini dibina sela jarak 10 hingga 15 km atau di persimpangan jalan raya di sepanjang laluan utama di seluruh negara, di mana tanda aras piawai digunakan sebagai kawalan kepada pengukuran aras yang berkelas lebih rendah selain daripada tanda rujukan bagi menentukan nilai aras terlaras bagi sesuatu tanda aras baru. Nilai aras terlaras untuk tanda aras piawai ditentukan dengan menggunakan kaedah ukuran aras jitu. Dan kebiasaannya, tanda aras piawai terletak di persimpangan jalan utama atau di kawasan yang selamat dan kukuh seperti di balai polis, sekolah dan masjid. Manakala informasi untuk tanda aras iaitu BM benchmark adalah monumen yang ditanam di atas permukaan bumi, di mana aras larasnya ditentukan dengan merujuk kepada tanda aras piawai, mana dia merujuk kepada standard benchmark. Dan tanda aras digunakan sebagai titik rujukan untuk mendapatkan nilai aras untuk titik-titik baru. Dan secara umumnya, binaan tanda aras diletakkan pada sela jarak lebih kurang 500 meter hingga 1 km di laluan jalan raya yang telah ditentukan. Dan nilai aras telaras untuk tanda aras ditentukan dengan menggunakan kaedah ukuran aras jitu atau ukuran aras kelas kedua. Dan tanda aras biasanya terletak di laluan jalan raya utama, sama ada di tepi jalan, persimpangan jalan, di atas penanda kilometer atau di kawasan yang selamat seperti balai polis, sekolah dan masjid. Itu adalah informasi berkenaan dua jenis tanda aras. Dan liputan dia adalah di sepanjang jalan utama di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dan harga belian, iaitu harga belian maksudnya di mana setiap nilai batu aras ketinggian dia tu kita perlu beli.
di mana setiap harga belian adalah RM5 setiap stesen. Maksudnya setiap satu nilai tu berharga RM5. Di mana cara untuk dapatkan produk ataupun nilai ketinggian aras ini, kita boleh perolehi daripada pusat-pusat maklumat dan jualan data geospasial JUPEM di seluruh negara, ataupun kita boleh beli secara atas talian melalui eBIS JUPEM Geoportal. Baiklah, seterusnya kita lihat secara fizikal apakah ia BM, SBM dan TBM. Okey, kita akan tengok batu aras secara dekat. Ini batu aras. Dan di sini dia akan tulis Jabatan Ukur dan Pemerintahan Malaysia. Jabatan Ukur dan Malaysia. Dan di sini di bawah ni akan ada nombor siri. Bagi setiap batu tu ada nombor siri. Kalau kita perhatikan sini ada A5272. Nombor dah senang saja. Kalau A tu ikut sama macam nombor plate kenderaan. Nombor plate kenderaan, di mana kalau A tu adalah untuk perak. Kalau untuk Johor J, Negeri Sembilan N. Begitulah batu aras ni. Nanti kita akan pastikan lah di mana kedudukan A ni, di mana lokasi dia dan berapa nilai dia. A5272. Berapakah nilai aras bagi kawasan ini. Dan berikut adalah contoh kedudukan batu aras piawai ataupun standard benchmark SBM. Di mana kalau SBM, batu dia terkawal dan diletakkan di tempat yang strategik ataupun selamat. Contohnya kat sini dia letak di klinik kesihatan dan kita perhatikan dia ada kru dan sebagainya. Dan ini ditulis juga Direktorat Pemetaan Negara Malaysia, batu aras S standard 5133. Kita tak berapa nampak dalam nombor siri dia. Ini keadaan rupa batu aras. Dan berikut ni adalah satu lagi contoh SBM, batu aras standard, batu aras nombor S1186, di mana lokasi dia adalah di Balai Polis Berang. Maksudnya lokasi memang tempat yang strategi atau premis awam yang selamat lah. Dan dia tetap di skru juga. Dan kita tengok apa di dalamnya. Maksudnya skru pun dah hilang. Skru dah tak ada dah ni. Maksudnya dah ada orang cabut lah, buka dan sebagainya. So kita tengok dalam ni macam mana. Okey, kita dalam dia. So ni je lah. Bentuk dia lebih kurang macam ni je. Satu batu. Dan ni arah dia daripada sini kita ambil. Arah dia kita ambil daripada sini saja. Itu kedudukan dia. So kita akan tutup balik. Tanda aras sementara atau dikenali sebagai Temporary Benchmark TBM adalah titik-titik tetap tetapi ia bersifat sementara ataupun kurang kekal, di mana TBM diwujudkan berdekatan dengan tapak ukur bagi menjimatkan rujukan kepada tanda aras iaitu BM yang mungkin terlalu jauh daripada lokasi projek. Dan TBM ini dibuat sendiri oleh pengukur di mana ia dibina mengikut kaedah masing-masing seperti ditandakan di atas paku ataupun di kawasan bersimen seperti manhole, longkang. Dan ada juga yang dibuat atas kayu atau piket, ada juga di simen TBM berkenaan. Seterusnya, bagaimana pula kita ingin mengetahui nilai aras pada setiap batu aras atau BM? Ingin tahu? Tunggu slot seterusnya. Setelah kita mengetahui nombor siri batu aras berkenaan, bagaimana ingin mengetahui nilai ataupun ketinggian batu aras itu? Kita perlulah ke laman web Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPEM, pergi ke eBIS, sistem eBIS. Berikut adalah paparan sistem eBIS. Lihat pada produk, pilih geodetik, stesen tanda aras. Berikut adalah paparan carian bagi stesen tanda aras. Seperti yang kita sedia maklum, kita telah mengetahui tanda aras yang telah kita temui, contohnya A5272, dan kita tahu produk ni adalah BM. Dan negeri yang kita berjumpai batu aras itu adalah di Perak, dan kita perlu carian dia ada bergantung pada nombor stesen. Boleh daerah, bandar ataupun huraian, tapi kita yang mudah adalah nombor stesen A
5272. Lihat, ini hasil cariannya, di mana nombor stesen A5272, Negeri Perak, daerah Batang Padang, Bandar Berang, dan huraian ni adalah menunjukkan lokasi di mana batu aras itu berada. Dan di sini dinyatakan bahawa batu aras itu berada di klinik Desa Berang Ulu dan di bawah papan tanda klinik berkenaan. Dan harga tertera adalah RM5 bagi satu setiap stesen. Dan jika kita ingin mengetahui lokasi, ini bagi memudahkan untuk jurukong mengetahui di mana lokasi-lokasi batu aras yang berhampiran di lokasi ataupun di tapak mereka untuk membuat kerja. So kita pergi tengok lokasi macam mana, dan di mana lokasi batu A5272. Berikut paparan peta Malaysia. Kita klik OK dan dia akan terus ke kedudukan batu aras berkenaan. Jadi kita boleh zoom dan batu aras ni A5272 daripada sini. Dan daripada sini kita boleh mengetahui kedudukan batu-batu aras berhampiran. Berikut adalah kemudahan paparan yang berada dalam sistem EBIS. Seterusnya, bagi mengetahui nilai tanda aras berkenaan, ketinggian berkenaan dengan nombor siri A5272, kita perlulah pergi beli dahulu baru dapat nilai berkenaan. Tetapi sebelum membuat pembelian online di dalam EBIS, kita perlulah ada ID ataupun daftar di dalam sistem berkenaan. Berikut paparan untuk buat pembelian dan sebagainya. Maksudnya kita ada nombor ID dan sebagainya. Seterusnya kita boleh beli RM5 bagi satu stesen. Dan dengan kaedah yang sama juga di paparan ini kita boleh mencari SBM, iaitu stesen tanda aras piawai, dan sama juga jalan kerjanya, stesen negeri apa dan nombor stesen apa, dan dia akan beri huraian di sini serta harganya tetap sama RM5 bagi satu stesen. Dan kita akan tengok bagaimana sesuatu nilai itu diperolehi apabila kita membeli nilai berkenaan. Berikut adalah hasil ataupun paparan apabila kita membuat pembelian. Dia akan bagi satu slip ini, beri ketinggian dalam meter, dan bagi batu aras berkenaan ketinggiannya adalah 35.897 meter, dan datumnya daripada DTG SM, dan di sini juga diberi nilai koordinat anggaran dalam bentuk lat long dan diberikan huraian lokasi di mana batu aras itu berada. Beginilah contoh untuk mendapatkan sesuatu nilai ketinggian bagi benchmark. Batu aras ni biasakan kedudukan ataupun lokasinya dalam sela dia dalam 1 kilometer ada satu batu. Itu bagi jalan yang rata lah, 1 kilometer satu. Lagi dalam 1 kilometer lagi insya-Allah ada satu lagi batu. Dan macam saya kata tadi, batu aras satu kaki kali satu kaki dan itu batu aras lah, dan biasa dicat warna putih. Okey, dah hampir 1 kilometer. Dudukkan tepi jalan. Nampak dalam keadaan baik. Ni kita jalan. Okey, kita tengok lagi dari depan. Tengok lagi depan. Okey. Ni satu lagi. Tengok. Satu lagi nampak. Okey, ni satu lagi. Okey. Dan kedudukan tepi jalan. Itulah dia. 1 kilometer. Bergantung pada lokasi. Ni berikut contoh 1 BM maksudnya ni dia dicap merah ni pun kira macam vandalisme lah Maksudnya bukan vandalisme, biasa kerja-kerja ukur ni akan cat merah, tapi tidak digalakkan lah kita buat kerja lepas tu kita cat batu ni dengan warna merah. Sepatutnya dia dijaga dengan elok, dan biasanya jumpa makan cat dia dengan warna putih. Ni warna merah dah ni. Kita lihat pun dia punya nombor pun tidak berapa jelas. Mungkin ini pun dah ada orang toreh. Dah ada orang toreh. Ini satu kerja yang tak elok dah. Dah ada orang toreh. Tak berapa nampak. Nombor dia tak berapa jelas. A5. Dah ada orang toreh ni. Tak berapa jelas. So ni kedudukan batu dah. Ada warna merah. Bagi stesen tanda aras yang kita dapati rosak seperti sengit, tumbang, nombor siri tidak dapat dibaca, pecah dan lain-lain,
Dan situasi rosak ni mungkin berlaku sebab BM ni lokasinya berada di tepi jalan, mudah dilanggar oleh kenderaan. Atau kita dapati tanda aras ini hilang. Seperti dalam senarai lokasi, tanda-tanda aras tu tiada. Dan kemungkinan ia hilang atau tiada di lokasi berikutan faktor pembinaan seperti pelebaran jalan dan projek pembangunan serta lain-lain lah. Andai kata kita dapati situasi ini, kita boleh buat aduan terus kepada JUPEM di ruangan aduan dan maklum balas di JUPEM Geoportal dengan menyatakan permasalahan-permasalahan berkenaan. Pihak JUPEM akan membuat pengukuran dan pembinaan semula tanda aras berkenaan di mana JUPEM bahagian yang terlibat dalam perancangan untuk membina dan mengira nilai ketinggian aras adalah di bahagian ukur geodetik iaitu BUG. Manakala bagi pasukan yang akan buat kerja luar iaitu kerja pengukuran iaitu ukuran aras jitu, ia akan diuruskan oleh bahagian pemetaan topografi. Ukuran aras akan dibuat mengikut perancangan dan kepentingan laluan dan sekiranya tanda aras yang berkenaan musnah akibat pembinaan, syarikat pembinaan tersebut diminta untuk membayar kos sebenar tanda aras tersebut. Secara ringkas, tanda aras adalah elemen penting dalam kerja ukur aras, di mana stesen tanda aras akan dijadikan rujukan tetap, di mana arasnya telah diketahui ukuran tingginya merujuk kepada datum tertentu. Manakala dalam kerja ukur aras, peralatan dan kaedah kerja amat penting untuk mendapatkan atau membawa nilai aras berkenaan ke lokasi yang dikhendaki. Berikut adalah gambaran ringkas kaedah kerja atau dipanggil sebagai fly level daripada tanda aras BM ataupun SBM ke lokasi kerja dengan memindahkan nilai atau ketinggian di TBM, tanda aras sementara. Pertamanya, kita perlu meletakkan staf di atas BM iaitu ada satu tombol besi berkenaan. Contohnya di sini adalah BM bernombor siri A5272 dengan nilai yang kita dah ketahui ataupun kita boleh buat nilai anggapan, dan seterusnya kita akan pindahkan nilai ketinggian ke checkpoint pertama dan seterusnya lah hinggalah kita pindahkan nilai-nilai itu ke tempat di mana proses ataupun tempat kerja kita, dan di situlah kita akan membina satu stesen atau dikenali sebagai TBM. Dengan kita ketahui nilai TBM berkenaan, dan di situlah kita akan mulakan proses ataupun membuat kerja merujuk kepada nilai TBM yang telah kita bawa daripada BM yang kita ambil di luar sana dan masuk ke dalam kawasan projek. Begitulah ringkasan begitu pentingnya tanda aras untuk kerja-kerja pengukuran ataupun memulakan kerja sesuatu kerja kejuruteraan. Begitulah serba sedikit berkenaan dengan batu aras ataupun benchmark, di mana benchmark dan juga SBM iaitu standard benchmark di Malaysia ada 28,027 buah batu ini. 28,027, di mana ia dijaga dan diukur serta diselenggara oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsi bersama anda. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.